Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar? Cikgu harap anak-anak pelajar semua sihat dan bersemangat untuk belajar matematik hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 3, bab yang terakhir iaitu bab 9 garis lurus. Dalam bab ini, yang pertama yang perlu kita tahu ialah bentuk am bagi persamaan garis lurus. Okey, ini adalah bentuk am persamaan garis lurus. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Di mana M ini adalah kecerunan, dan C ini adalah pintasan Y. Okey, pintasan Y. Okey, yang kedua, bentuk lain bagi persamaan garis lurus ialah AX tambah BY sama dengan C. Okey, AX tambah BY sama dengan C. Okey, dan X per A tambah Y per B sama dengan 1. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, ada 3 persamaan yang awak perlu tengoklah. Okey, yang pertama, 2, persamaan ketiga. Okey, ini adalah persamaan garis lurus. Okey, untuk yang kedua dan ketiga, persamaan garis lurus untuk bentuk kedua ketiga ini, syarat dia ialah A dan B tidak boleh sama dengan kosong. A dan B tidak boleh sama dengan kosong. Okey. Sekarang kita tengok yang ketiga pula. Okey, 2 atau lebih garis yang selari mempunyai kecerunan yang sama, nilai M yang sama. Maksudnya kalau ada dua atau lebih garis lurus yang selari. Okey, ini garis lurus yang selari lah. Okey, garis lurus yang selari, ya, kecerunan dia sama. Jadi nilai M yang sama. Tapi pintasan, kena ingat ya, pintasan bagi pintasan Y yang berbeza. Maksudnya pintasan dia berbeza. Okey, kecerunan AB sama dengan kecerunan PQ. Okey, sama. Kecerunan dia sama. Pintasan dia berbeza. Maksudnya kalau garis tu selari, okey, kecerunan sama, pintasan berbeza. Okey, yang keempat, nilai kecerunan. Okey, nilai kecerunan. Okey, kita tengok. Okey, OA mempunyai kecerunan negatif. Okey, OA mempunyai kecerunan negatif. Yang ini kecerunan dia negatif sebab dia condong ke kiri. OB mempunyai kecerunan tidak tertakrif. Okey, sebab garis dia mencancang. Okey. OC mempunyai kecerunan positif sebab garis dia condong. Ini kecerunan positif sebab garis dia condong. Okey, syarat dia garis dia condong. OD mempunyai kecerunan sifar sebab garis mengufuk. Okey, jadi kena tahulah. Okey. Kalau O ke B dia tidak tertakrif sebab garis dia mencancang. OD mempunyai kecerunan sifar sebab garis dia mengufuk. Okey, bila kita tengok soalan nanti kita akan nampak. Okey, untuk soalan A saya nampak tak ada masalah, tapi saya akan tunjukkan untuk anda. Tentukan kecerunan dan pintasan Y bagi setiap persamaan garis lurus berikut. Okey, Y sama dengan X tolak 6. Okey, jadi X ni mewakili 1 lah. Okey, X ini mewakili 1 macam biasa. Jadi kecerunan dia M sama dengan 1. Y, pintasan Y, okey, C dia sama dengan negatif 6. Okey, sebab kita punya persamaan am kita ialah Y sama dengan MX tambah C. Okey, sebab kat sini tadi kita belajar bahawa M ini adalah kecerunan. Jadi simbol dia M. Okey, C ini adalah pintasan Y. Okey, C adalah pintasan Y. Jadi sekarang ni Y sama dengan MX tambah C. Okey, kalau saya suka tulis dekat atas dia supaya saya nampaklah Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi sekarang saya tahu bahawa M saya adalah, X ni adalah 1. Okey, C saya adalah negatif 8. Okey, C saya adalah negatif 8. Okey, tengok yang ni pula. Y sama dengan MX tambah C. Jadi saya tahu bahawa saya punya M adalah 3. Okey, C saya adalah 7. Okey, 3, 7.
Okey, Y sama dengan MX tambah C. Jadi saya tahu bahawa M saya adalah negatif 5. C saya adalah 2. Okey. Ini mudah saja. Tengok yang ni pula. Okey, yang ini Y sama dengan MX tambah C. Jadi kedudukan dia telah berubah. Saya akan susun balik supaya kedudukan dia mengikut persamaan garis lurus. Okey, Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Okey, supaya mudah saya nak tengok nanti. Okey, belajar untuk susun dia. Jadi saya nampak bahawa M saya adalah negatif 3. C saya adalah 5. Okey. Pintasan C saya adalah 5. Okey. Nombor 4. Okey. Negatif 3, 5. Okey. Yang ini pula Y sama dengan MX tambah C. Jadi saya susun Y sama dengan 4X tolak 12. Dan saya nampak bahawa saya punya M adalah 4. Okey. M saya adalah 4. C saya adalah negatif 12. Okey, C adalah negatif 12. Untuk soalan nombor 6, Y sama dengan MX tambah C. Okey, pastikan awak tulis. Setiap kali awak buat, awak tulis. Jadi awak tulis, awak akan nampak lah. Okey, kita akan nampak kalau kita tulis. Rajin tulis, kita akan nampak. Okey, sekarang saya tak boleh beritahu bahawa M saya negatif 10. Saya kena susun dulu. Y sama dengan negatif 5X tolak 10. Jadi saya punya M saya adalah negatif 5. Negatif 5. C saya adalah negatif 10. Okey. Kalau awak tak susun, awak akan terus ambil M ini adalah negatif 10. Jadi nak mudah adalah susun. Okey. Kalau siapa yang tercekap, biasanya dia tak susun lah. Tapi untuk peringkat kita susun supaya kita nampak. Nanti untuk soalan-soalan yang lebih susah, mudah untuk kita lihat. Yang ini agak complicated sikit, tapi tak apa. Mudah saja. Okey. Tengok. 3Y sama dengan 6X tambah 4. Okey, kita nak Y. Kita nak Y sama dengan MX tambah C. Kita nak bentuk ni. Jadi 3 ni kita akan bawa ke sebelah sini, dia akan jadi bahagi. Maksudnya dia akan bahagi dengan 6X per 3 dan 4 per 3. Okey. Jadi 6 bahagi 3, kita akan dapat 2X tambah 4 per 3. Jadi kita boleh susun, tahu kecerunan kita adalah 2. M kita adalah 2. Pintasan Y kita adalah 4 per 3. Okey. Tengok yang ini. Okey. Y sama dengan MX tambah C. Jadi soalan dia 4Y sama dengan 8X tolak 5. Saya akan bawa 4 pergi sini, seberang sini. Okey. Jadi kedua-duanya lah. Jadi dia akan dapat Y sama dengan 8X per 4 tolak 5 per 4. Okey. Jadi kita akan kecilkan ini. Untuk memudahkan, awak akan dapat sama dengan 2X tolak 5 per 4. Okey. Ini adalah Y. Jadi sekarang kita boleh nampak bahawa nilai M kita adalah 2. Okey. Nilai pintasan Y kita, nilai C adalah negatif 5 per 4. Okey, negatif 5 per 4. Okey. Okey, tengok soalan nombor 8. Okey, kita tulis dulu Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi sekarang ni kita ada 2Y sama dengan 7X tambah 8. Saya nak Y sahaja. Okey, Y sahaja. Jadi 2 ni saya akan bawa pergi sini. Dia akan jadi bahagi. Okey.
Okey, Y sama dengan 7X per 2 tambah 8 per 2. Okey, Y sama dengan 7X per 2. Okey, tambah. Okey, ni kecilkan, kita akan dapat 4. Okey, jadi kita punya keturunan kita adalah 7 per 2X. Okey, dan pintasan kita adalah 4. Okey, senang saja. Soalan nombor 9 pula. Y sama dengan MX tambah C. Okey, negatif 3Y sama dengan negatif 6X tolak 9. Okey, saya nak bawa negatif 3 ke seberang sini. Jadi dia akan dapat Y sama dengan negatif 6 per negatif 3, yang ni X, yang ni 9 per negatif 3. Okey, jadi kita akan dapat, tengok negatif, negatif. Okey, kita akan dapat kat sini positif lah. Okey, 3 dengan 6 dapat 2 sini, 2X. Negatif-negatif juga adalah positif. Okey, 3. Jadi kita punya keturunan kita adalah 2. Okey, pintasan kita adalah 3. Okey, saya harap anak-anak pelajar faham cara untuk dapatkan keturunan dan pintasan. Okey, masih lagi untuk cari keturunan dan pintasan. Okey, sekarang soalan nombor 10 pula. Okey, sebelum tu kita tengok contoh dulu. Saya terangkan contoh. 4Y tolak 3X sama dengan 8. Okey, jadi kita nak dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi negatif 3X ni kita akan bawa pergi seberang sini. Kita akan bawa pergi seberang sini. Okey, jadi kita akan dapat positif 3X. Kita kata 3X tambah 8. Okey, sebab apa? Sebab kita nak dalam bentuk Y sama dengan MX. MX ni kan? Okey, ni. Okey, sama dengan ni. Okey, ni sama dengan ni. Okey, Y sama dengan 3 per 4. X tambah 8 per 4. Kita bawa yang ini. Okey, kita bawa 4 ni. Okay, sebab kita nak dapat Y saja ke seberang sini lah. Macam yang kita buat mula-mula tadi. Okey, jadi kita selesaikan. Kita dapat keturunan dia adalah 3 per 4 dan pintasan Y kita adalah 2. Okey, cuba kita buat soalan 10. Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekarang kita ada 2Y tolak 6X sama dengan 11. Kita susun dulu dalam bentuk ni. Susun dalam bentuk ini. Okey, jadi kita akan 2Y sama dengan, maksudnya yang negatif 6 ni kita akan bawa seberang sini. Negatif bila bawa seberang sini akan jadi positif. Jadi kita akan tulis 6X. Okey, tambah 11. Okey, sebab negatif 6X ni bawa seberang sini akan jadi positif bulan 11. Okey, kedudukan dia akan berubah lah. Okey, kemudian kita tak nak 2 ni kita tak nak. Jadi kita perlu bawa dia sini dan sinilah. Kita akan jadi bahagi. Y sama dengan 6 per 2X tambah 11 per 2. Okey, kita dapat Y sama dengan, kita kecilkan ni, kita akan dapat 3X. Okey, tambah 11 per 2. Jadi kita dapat 3 adalah keturunan. Manakala pintasan kita adalah 11 per 2. Okey, mudah sahaja. Okey, mudah sahaja. Yang berikutnya 5Y tambah 7X sama dengan 6. Jadi kita nak selesaikan dulu. Okey, kita nak bawa seberang sini untuk memenuhi persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi kita ada 5Y sama dengan positif 7X bawa seberang sini akan jadi negatif 7X tambah 6. Okey, ingat ni.
operasi tu, dia punya simbol bawa dia akan bertukar. Okey. Jadi sekarang kita tak nak 5. Okey, kita akan tinggal y. Kita akan sama dengan negatif 7x per 5 tambah 6 per 5. Okey. Jadi kita tak boleh nak kecilkan. Jadi kecerunan kita adalah negatif 7 per 5. Okey, kecerunan kita yang ini. Okey, sekarang pintasan y kita adalah 6 per 5. Okey, 6 per 5. Okey, tengok soalan nombor 12. Okey, kita kena tukar dulu y sama dengan mx tambah c dalam bentuk ni. Jadi, okey, saya balik 2y sama dengan, okey, ini positif 3x. Bawa seberang sini dia akan jadi negatif 3x tambah 6. Okey, saya dah susun dalam bentuk ni. Jadi bila dah susun, kita selesaikan je lah. Kita akan bawa 2 bagi seberang sini sebab kita tak perlukan 2. Akan dapat y sama dengan negatif 3 per 2x tambah 6 per 2. Okey, kecilkan yang mana boleh kecil. Y sama dengan negatif 3 per 2 x tambah 3. Jadi, kita punya kecerunan kita adalah negatif 3 per 2. Pintasan y kita adalah 3. Okey, mudah sahaja. Okey, untuk garis lurus ni saya nampak depan ni sangat mudah lah. Saya yakin anda boleh selesaikan. Okey. B. Nyatakan nilai K dan nilai H bagi setiap garis lurus yang diberi. Okey. Sekarang nilai K dan nilai H. Okey, bila dia bagi, kita graf. Okey, graf ni adalah graf garis lurus. Graf garis lurus. Okey. Kita dah ada kat sini, yang ini adalah paksi X. Garis ni adalah paksi X. Okey, ni paksi X ni. Garis yang atas sini adalah ni paksi Y. Okey, paksi Y. Okey, dia dah bagi kat sini X sama dengan K. Kat sini pula Y sama dengan H. Jadi K kita adalah 2. Okey, garis ni K adalah 2. H adalah 5. Okey, senang saja tengok pada gambar darjah. Okey, tengok yang ni pula. Okey, dia bagi ialah X sama dengan K. X sama dengan K. Jadi K kita adalah 7. Okey, Y sama dengan H. Jadi H kita adalah 3. Okey. Okey, soalan nombor 2 pula. Cuba anda buat. Okey. X sama dengan K. X sama dengan K bermakna K adalah 6. Y sama dengan H. Y sama dengan H adalah di sini kita baca negatif 4. Okey. Mudah saja bila kita tengok nilai K dengan nilai H bagi graf garis. Sekarang kita nak tukarkan persamaan garis lurus yang berikut kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, ini adalah persamaan garis lurus. Okay, persamaan garis lurus. Okay, kita tengok contoh. Kita ada 5X tambah 3Y sama dengan 12. Jadi kita tukar dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita ada 3Y sama dengan yang 5X kita akan bawa pergi seberang sini, dia akan jadi negatif. Positif bawa sini akan jadi negatif 5X tambah 12. Okey, macam biasa dah siap yang ini. Kita perlu keluarkan 3 ni. Okey, 3 bawa seberang sini, kita akan bahagilah. Okey, macam yang kita buat latihan sebelum ni. Dan kita akan dapat dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, cuba buat soalan nombor 1. 3X tambah 2Y sama dengan 8. Okey, tulis dulu persamaan dia. Y sama dengan MX tambah C. Bila awak tulis, awak akan nampak. Jadi, saya akan tinggalkan 2Y sama dengan positif 3X. Bawa sebelah sini, dia akan jadi negatif 3X tambah 8.
Okey, sekarang saya tak nak 2. Saya akan buat y sama dengan negatif 3x per 2 tambah 8. Okey. Jadi, okey, 8 per 2. Okey, pastikan 2 ni negatif 3x per 2. Okey, tambah 8 per 2. Sebab 2 ni dia akan bahagi pada kedua-dua nombor ni lah. Okey, jadi sekarang kita kecilkan. Okey, y sama dengan negatif 3 per 2 x tambah 4. Okey, negatif 3 per 2 x tambah 4. Okey, tengok soalan yang kedua. Okey, tulis dulu y sama dengan mx tambah c. Okey, 4y sama dengan, okey, yang ini negatif 2x, bawa seberang sini dia akan jadi 2x je lah. Sebab ni negatif, bawa sini jadi positif. Tambah 14. Okey, sekarang saya tak nak 4. Y sama dengan 2x per 4 tambah 14 per 4. Okey, so saya akan kecilkan y sama dengan x per 2 tambah 7 per 2. Okey, yang ini kecilkan, ni 1 kan, sini akan jadi 2. 1x ni kita tulis x je. Kita tak payah tulis 1x. Okey, tulis x sahaja. Okey. Soalan yang ketiga. Okey, sekarang kita nak buat juga dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Y sama dengan mx tambah c. Okey. Sekarang x per 2 tolak y per 6 sama dengan 1. Okey, kita samakan penyebut dulu. Samakan penyebut. Okey, saya nak samakan penyebut. Yang 6, okey, kita akan darab dengan x per 2. Okey, 2 ini pula kita akan darab dengan y per 6. Okey, dia akan dapat macam ni x darab 6 per 2 darab 6 tolak y darab 2 per 6 darab 2 sama dengan 1. Okey, selesaikan. Awak akan dapat x darab 6 dapat 6x. Akan dapat 6x per 12 tolak 2y per 12 sama dengan 1. Okey. Jadi sekarang ni, okey, kita nak hilangkan pembawah ni. Okey, jadi kita bawa dia pergi sini. Bahagi, bila kita bawa akan jadi darab lah. Okey, dia akan dapat 6x tolak 2y sama dengan 12. Okey, kita bawa pergi sini dia jadi darab. Okey. Bila dah dapat macam ni, okey, tukar dia dalam bentuk ini. Okey, tukar dia. Jadi macam biasa, macam kita buat tadi, negatif 2y sama dengan negatif 6x tambah 12. Okey, 2y. Okey. Okey, sekarang ni tak payah. Okey, jap. Salah step dah. Okey, sekarang 2 ni dah siap macam ni. 2 ni kita bawa pergi sini untuk tinggalkan y sajalah kan. Okey, y sama dengan negatif 6x per negatif 2 tambah 12 per negatif 2. Okey. Jadi bila kita kecilkan, kita akan dapat y sama dengan, okey, 3x tolak 6. Kenapa? Negatif-negatif akan dapat positif kat sini.
positif negatif akan dapat negatif kat sini. Okey, inilah jawapan dia. Okey. Cuba yang nombor 4. Okey, kita kena samakan penyebut ni. Jadi X darab 3 bahagi 4 darab 3 tambah Y darab 4 bahagi 3 darab 4. Tengok Okey. Yang 4 ni dia akan darab dengan 3 ni. Okey, yang 3 ni juga pula akan darab dengan 4. Sama juga dengan yang atas. Sama dengan 1. Okey, kita selesaikan. 3X per 12 tambah 4Y per 12 sama dengan 1. Okey, nak hilangkan pembawah dia. Kita darab pergi seberang sana. 3X tambah 4Y sama dengan 12. Okey, darab dengan 1 ni. Okey, kemudian kita susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang ini susun dalam bentuk ni. Jadi kita akan dapat 4Y sama dengan negatif 3X tambah 12. Sebab apa negatif 3X? Sebab sini positif 3X. Okey, bawa sini dia akan jadi, sebelah sini dia akan jadi negatif 3X tambah 12. Okey. Sekarang Y sama dengan negatif 3X per 4 tambah 12 per 4. Okey. Kita selesaikan. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 3 per 4X tambah 3. Okey. Ni jawapan dia. Okey, jawapan ni. Kita dah susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Sekarang soalan D pula. Okey, tukarkan persamaan garis lurus kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, ini bentuk persamaan garis lurus yang ketiga. Okey, yang ketiga dalam nota yang kita belajar mula-mula tadi. Jadi macam mana kita nak tukarkan dia jadi X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, mudah saja. Okey. Tengok contoh. Okey, sekarang 8. Okey, 4X tambah 2Y per 8. Jadi sekarang ni kita bahagi semua dengan 8. Okey, kita bahagi dengan 8 supaya kita dapat 1. Kita dapat 1 kat sini. Jadi, bila kita kecilkan, kita dapat X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Okey, kita dapat dalam bentuk yang kita nak ni. Okey, sekarang kita tulis bentuk dia dulu supaya kita hafal bentuk dia. Bila kita tulis banyak kali, kita akan hafal lah. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Kita nak dalam bentuk ni. Okey, jadi sekarang kita kena dapatkan nilai dia 1. Bahagi dengan 12 supaya dapat nilai dia 1. Jadi 2X per 12 tambah 6Y per 12 sama dengan 12 per 12. Okey. 2X per 12. Okey, kita akan dapat, kita kecilkan. Okey, kita kecilkan yang ini. Okey. Ni 2 darab 1, 2 darab 6 kan. Jadi saya ni 1 X ni tak payah tulis 1 lah. Kita akan tulis X per 6. Okey, tambah. Okey, ini kecilkan. Kita akan dapat Y. Okey, ni 1. Ni 2 kan. Okey. So, ni 1Y pun tak tulis Y je. Per 2. Okey, sama dengan 1. Okey, ini jawapan dia lah. Okey, ini jawapan dia. Okey, jawapan ni sama dalam bentuk yang dia nak lah. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, dalam bentuk sama. Okey, kita tengok yang ini pula, soalan nombor 2. 3X tolak 5Y sama dengan 15. Jadi, kita akan bahagikan dengan 15 supaya dapat nilai dia 1. Jadi, 3X per 15 tolak 5Y per 15
sama dengan 15 per 15. Okey, 15 per 15. Jadi sekarang kita kecilkan. Okey, kita kecilkan, kita akan dapat X per 5. Okey, tolak Y per 3 sama dengan 1. Okey, X per 5 tolak Y per 3 sama dengan 1. Okey, yang ni 3 darab 1. Okey, yang ini 5 kan. Kita kecilkan. Yang ni tak payah tulis 1x ni. Jadi saya tulis x lah. X per 5. Okey, X per 5. Yang ni 5, 1. Kita potong lah. Yang ni 3 kan. Jadi ni 1y. Tulis 1 je lah. Tulis 1 pula. Tulis y je lah. Okey, 1 tak payah tulis. Okey, tulis y saja. 1 tak payah tulis. Okey, ini kita dah dapat dalam bentuk yang dia nak lah. Dalam bentuk ni. Okey, X per 5 tolak Y per 3 sama dengan 1. Okey, soalan D lagi. Soalan 3. Okey, soalan 3. Sekarang tengok contoh dulu. Y sama dengan negatif 4X tambah 12. Okey, Y sama dengan 4X tambah 12. Okey, jadi sekarang ni kita nak, sebab 12 ni berada di sini, kita akan tinggalkan dia. Kita akan bawa negatif 4 ni ke seberang sana supaya dia jadi dalam bentuk yang kita nak nantilah. Okey, negatif 4x bawa seberang sini akan jadi positif. 4x tambah y sama dengan 12. Okey, sekarang kita samakan, kita bahagikan dengan 12 ni untuk dapatkan 1 bahagikan 12. Okey, so kita akan kecilkan. Okey, 4 darab 1 4 darab 3 kan. Jadi x per 3 tambah y per 12 sama dengan 1. Okey, kita cuba yang ini. Ini nak persamaan yang kita nak. Okey, sekarang kita bawa negatif 2x pergi seberang sini. Kita dapat y tambah 2x sama dengan 6. Okey, sama dengan 6. Jadi sekarang kita akan bahagikan dengan 6 supaya kita akan dapat 1. Jadi y per 6 tambah 2x per 6 sama dengan 6 per 6. Okey, jadi kita akan kecilkan yang ini. Ni 1, ni 3. Okey, jadi y per 6 tambah 1. Okey, tambah x. 1x. Okey, 1 tu x lah. Okey, x per 3 sama dengan 1. Okey, sama dengan 1. Okey. Jadi sekarang jawapan ni tengok baik-baik. Ni kedudukan ni tak sama sebab yang ni x per a, yang ini y per b. Jadi sekarang ni kita akan tukar kedudukan dia. X per 3 tambah y per 6 sama dengan 1. Okey, ini jawapan yang tepat lah. Okey, yang ni tak sama bentuk dia. Kita kena bentuk dalam bentuk yang sama. Okey, sekarang y, nombor 4, y sama dengan 3x tolak 9. Okey, jadi kita bawa 3x pergi seberang sini. Y tolak 3x sama dengan negatif 9. Okey, sama dengan negatif 9. Sekarang kita akan bahagikan dengan negatif 9. Y bahagi negatif 9 tolak 3x bahagi negatif 9 sama dengan negatif 9 bahagi negatif 9. Okey, jadi kita akan dapat negatif y per 9. Okey, negatif-negatif akan dapat positif. X per 3 sama dengan 1. Okey, yang ini pun tak dalam bentuk yang kita nak. Kita akan tukar. Kita akan tukar dia. Jadi X per 3
tolak Y per 9 sama dengan 1. Okey, ini jawapan dalam bentuk yang kita nak lah. Okey, ini jawapan dalam bentuk yang kita nak. Okey, sampai di situ saja. Saya harap anda faham. Okey, cuba buat latihan yang diberi, okey, supaya anda lebih mahir. Okey, sekian, terima kasih.